Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awani. Kami mulakan laporan dengan maklumat yang baru saja kami terima berhubung sidang media Ketua Polis Johor Datuk Ayub Khan Maidin PC sebentar tadi, yang mana beliau ada memaklumkan mengenai beberapa perkara. Yang pertamanya mengenai kesalahan ataupun tindakan tata tertib yang diambil oleh IPK, Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor, terhadap pegawai dan kaki tangannya, di mana Johor mencatatkan kes yang tertinggi, di mana setakat ini 59 orang dikenakan tindakan tata tertib melibatkan pelbagai kesalahan, antaranya rasuah, kes dadah, kes jenayah dan juga kes komersial. Dan perkara kedua yang dimaklumkan Dato' Ayub dalam sidang media berkenaan adalah berkenaan dengan kes melibatkan sindiket ataupun geng Datuk Niki, di mana sebelum ini Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado ada memaklumkan mengenai penglibatan sekurang-kurangnya 34 anggota agensi penguatkuasa yang membantu sindiket berkenaan, di mana beliau menjelaskan bahawa beliau tidak akan mendedahkan senarai nama anggota ataupun agensi mana yang terlibat, tetapi apa yang akan dilakukan adalah dengan terus membuat pendakwaan apabila kertas siasatan lengkap. Dan untuk melihat perkara ini juga saya nak bersama dengan Dato' Akbar Sata, iaitu Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Datuk Seri, kalau kita lihat dalam sidang media Dato' Ayub sebentar tadi mendedahkan apa yang dikatakan sebagai duri dalam daging dalam agensi penguatkuasaan ini. Tapi yang pertama sekali, adakah tindakan membuang kerja itu adalah tindakan yang terbaik ataupun tindakan yang setimpal dikenakan terhadap penjawat awam yang terlibat dengan kes ataupun tata tertib? Saya rasa strategi yang diambil oleh Datuk Ayub tu adalah merupakan strategi yang bagus, sebab tindakan dalaman, siasatan dalaman, ia akan lebih cepat untuk kita ambil tindakan. Sebab jika sekiranya kita pergi mahkamah, saya rasa banyak cerita, panjang cerita. Dan saya dapati bahagian tata tertib ataupun isu tata tertib ataupun isu berkaitan tata tertib di dalam PDRM ni adalah satu undang-undang ataupun peruntukan yang begitu kuat sekali, yang mana sehingga ia boleh buang kerja. Jadi ia lebih baik dan lebih cepat. Sebab kadang-kadang kalau kita buat mahkamah pun, kadang-kadang bukan semua kes menang, sebab untuk mendapat prima facie dan sebagainya, saksi lari dan sebagainya. Kerana sebagai agensi penguatkuasa ni selalunya kita ada saksi, tapi saksi ni selalunya diugut dan sebagainya, ada di antara contohlah. Jadi itu merupakan strategi yang bagus, sebab saya rasa dalam PDRM orang lebih takut jabatan tata tertib jika kita banding dengan tindakan lain, sebab dia tak boleh lari kuasa mereka begitu besar sekali, walaupun peringkat anggota lain, inspektor lain dan juga pegawai atasan lain. Tapi itu adalah tindakan yang terbaik kerana sudah jelas dan juga terbukti tindakan yang diambil oleh Datuk Ayub itu berkesan, dan juga bukan saja berkesan, bahkan juga dapat sokongan daripada orang ramai dan juga pegawai yang mempunyai integriti. Datuk, kalau kita lihat daripada statistik, kita dapat saksikan tahun lepas seperti yang dikatakan oleh Datuk Ayub, hanya ada satu orang saja, tetapi tahun ini jumlahnya meningkat berkali ganda, ada 59 orang. Apa yang menyebabkan perkara ini seolah-olah sudah sekian lama menjadi rahsia terbuka, tetapi baru ketika ini nak dibangkitkan dan dihebohkan? Saya rasa poin yang paling mustahak sekali ialah kepimpinan. Kita dapati Datuk Ayub ni adalah seorang pemimpin contoh dan mempunyai integriti dan juga mempunyai merit. Dan saya selalu bagi untuk menjadi pemimpin yang bagus, kita kena ada 3 kriteria lah. Merit, integriti. Datuk Ayub ni ada dua-dua ni. Dan satu lagi, berani kerana benar. Dia pun ada. Sebab berani kerana benar ni saya rasa agak sukar untuk kita cari, sebab ia akan memberi kita tidak popular, dan selalunya dalam jabatan-jabatan tertentu kita tidak akan ke mana. Tetapi nampak gaya pimpinan baru ini merupakan satu pimpinan yang bersih. Saya kira
prestasi dan juga masa depan PDRM akan cerahlah jika sekiranya kita mempunyai pemimpin seperti Datuk Ayub ini, dan juga diharapkan negeri-negeri lain ikut sama, dan juga pengarah bahagian di Bukit Aman ikut sama supaya kita sama-sama berteras dan Ya. juga clearkan telaga-telaga yang kotor tu. Datuk Ya. Datuk Seri, kalau kita saksikan penjawat awam terutamanya anggota Polis Diraja Malaysia ini, tugas mereka adalah untuk memastikan ketenteraman awam, menjaga keselamatan dan juga mencegah jenayah. Tetapi mereka ada segelintirnya yang terlibat. Bagaimana risiko untuk mereka terpalit sekali dengan perkara yang sepatutnya mereka cegah dapat dikurangkan? Saya rasa yang pertama ialah integriti lah. Dan pastikan bahawa masa kita mula-mula ambil pegawai tu, hendaklah kita ada integrity testing. Yang kedua, integrity testing ni kita tak boleh buat hanya sekali. Sebab kadang-kadang yang baru masuk tu mempunyai integriti yang tinggi. Tetapi apabila bercampur dengan sebahagian yang tak berapa baik itu, kemungkinan besar mereka ni terpengaruh sebab isu kuasa. Jadi kita kena buat integrity testing dari masa ke masa secara random. Itu adalah mustahak. Yang kedua ialah sebagai ketua unit dan juga mana-mana jabatan dalam PDRM hendaklah kita monitor pegawai kita. Maknanya kita kena monitor, kita boleh lihat kepada red flag dia. Sama ada mereka ini hidup mewah semasa kita adakan meeting pagi morning prayer, kita boleh tengok dia punya red flag. Sama ada dia terlalu rapat dengan customer ataupun klien-klien orang-orang yang tertentu dengan sindiket, kita boleh tegur. Dan juga sama ada dia hidup lebih mewah dan sebagainya, dan itu merupakan satu perkara yang patut ada kepada ketua. Tetapi untuk memastikan anak buah kita ikut, kita sendiri hendaklah menjadi putih daripada putih. Kita sendiri bukan saja bersih tapi nampak bersih. Itu di antara dua lagi. Satu lagi yang paling mustahak sekali ialah saya rasa kita kena pastikan bahawa setiap pegawai yang duduk dalam bahagian-bahagian yang risiko tinggi, yang terdedah kepada rasuah, saya rasa kita kena tukar sekurang-kurangnya 3 tahun sekali. Tapi itu pun nak tukar pun hendaklah kita pastikan bahawa ada monitoring yang seperti saya nyatakan tadi lah. Baik, Datuk Seri, kalau kita saksikan juga penglibatan ini seolah-olah sukar untuk dielakkan melihat kepada nature of the business ataupun bagaimana anggota dan pegawai ini mencegah jenayah. Tetapi mereka juga terdedah kepada risiko diugut, ugutan, bunuh dan sebagainya. Contohnya bagi anggota yang berada dalam D7. Bagaimana kebajikan dan soal keselamatan mereka juga dapat dipertingkatkan agar mereka dapat benar-benar melakukan tugas mereka tanpa ancaman nyawa yang keterlaluan? Yang pertama saya rasa sudah tentu kebajikan mereka hendaklah kita jaga ya. Dan yang kedua, kelengkapan seperti untuk mempertahankan diri itu perlu ada. Dan pastikan kita bahawa semua dalam pasukan kita tu memastikan semua negeri memastikan bahawa kegiatan-kegiatan kartel dan juga sindiket-sindiket ini dapat dihapuskan. Maknanya kita jangan terlibat. Sebab apabila kita terlibat, sudah tentu kita akan membagi maklumat kepada penjenayah-penjenayah untuk melakukan sesuatu kepada kita. Tetapi apabila semua pihak polis ni, setiap CPO, setiap pengarah, setiap OCPD dan sebagainya memberi sokongan dan juga dukungan kepada IGP, sudah tentu saya rasa penjahat-penjahat ini tidak berapa berani untuk mendekati kita. Masalahnya sebab bukan semua, saya agak bukan semua yang ada sifat-sifat dan juga kaliber dan juga apa yang tunjukkan oleh Datuk Ayub. Yang lain saya nampak macam tak berani nak cakap, sama ada mereka buat dalam senyap dan sebagainya, saya tahu. Tetapi kita perlukan ketua-ketua seperti Datuk Ayub ini supaya penjahat-penjahat katil-katil juga mengetahui bahawa mereka lebih berkuasa. Mereka juga mempunyai kekuatan untuk menghapuskan dan tidak begitu mudah untuk diugut dan juga diperas ugut oleh anggota-anggota ataupun katil. Itu merupakan satu perkara yang paling mustahak untuk kita, dan pastikan juga pegawai-pegawai kita ni dapat sokongan daripada atas.
Dan selain daripada itu sudah tentu Ya, sokongan-sokongan seperti yang saya nyatakan tadi lah daripada ya. atasan sampai ke bawah tu hendaklah kita pastikan kita jangan berdekat dan juga menghampiri sindiket-sindiket dengan menggadai kita punya maruah dengan mengambil sikit, bahkan kata-kata ini membuat berbilion-bilion ringgit, tetapi bukan itu saja ia merugikan kita, negara, bahkan juga imej PDRM akan terjejas. Terima kasih Datuk Seri Akbar Sata, Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia mengulas mengenai duri dalam daging ataupun masalah disiplin dalam kalangan penjawat awam terutamanya PDRM ini.